Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم وإليه المصير صدق الله العظيم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini masih lagi Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan masa dan hidayah iman kepada kita dapat sama-sama datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan mengabdikan diri, melaksanakan khususnya melaksanakan solat fardu Jumaat yang dituntut kepada sekalian kaum muslimin. Setiap kaum muslimin, setiap orang lelaki diwajibkan melaksanakan solat fardu Jumaat. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok hari Jumaat orang tak datang, orang lelaki yang tak datang ke masjid, ada something wrong. Ada something wrong. Kita tak tahu sama ada dia musafir ke tak musafir, wallahu alam bisawab. Kita husnuzan dia musafir lah. Kan husnuzan dia musafir. Tapi orang lelaki bila mana time melaksanakan solat fardu Jumaat dia tak pergi solat, maksudnya dia ada something wrong. Something wrong ni lah yang kita nak kena cek diri kita supaya mana kita menjadi manusia yang bersyukur, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita melaksanakan solat fardu Jumaat, sama-samalah kita bermuzakarah dalam kitab dalam kitab Jauharil Marhum, kitab Jauharil Marhum. Mudah-mudahan mendapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita masuk masih lagi kepada membicarakan tentang al-babus tsani fi fadilatil la ilaha illallah. Hari ini masih lagi kita masuk bab yang kedua, iaitu membicarakan tentang kalimah fadilah, kelebihan kalimah la ilaha illallah. Ni tuan-tuan, kalimah la ilaha illallah yang tuan kita dengar dan kita duk baca dan kita duk sebut selalu. Tapi apa kelebihan dia? Yang patut yang kita gunakan, yang patut kita pakai dan yang patut kita amalkan menjadi kelebihan kepada kita sebagai kaum muslimin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mi'ah marrah jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamar lailatal badar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucap qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, siapa yang mengucap dua kalimah syahadah ni dan dia amalkan bagi diri dia, dia baca pada diri dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia baca, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala siapa yang berzikir dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mi'ah marrah, iaitu dengan 100 kali, satu hari 100 kali dia sebut kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia jadi zikir dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 100 kali. Kita tuan-tuan lepas maghrib, lepas maghrib dan lepas subuh, kebanyakan kita di Malaysia kita ni imam akan zikir kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kita tak sebut tuan-tuan. Kita tak sebut, kita sebut la ilaha illallah. Bila kita sebut kalimah la ilaha illallah tu bagi masjid-masjid, surau-surau yang ada zikir lepas solat.
Tu masjid-masjid, surau-surau yang ada zikir lepas solat. Ada juga masjid-masjid, surau-surau yang tidak ada zikir lepas solat, seperti mana yang khususnya kita tengok, yang kita lihat selepas maghrib dan lepas subuh. Berapa ramai orang yang surau masjid yang melaksanakan zikir. Yang duk berzikir pun kadang-kadang kita tak zikir pun. Imam yang lepas solat berzikir secara jahat selepas maghrib dan selepas subuh, tu imam saja kadang-kadang kita dengar suara imam lagi kuat daripada suara jemaah. Kadang-kadang jemaah nak keluar suara pun segan, bukan segan, tak mampu nak keluar suara. Berat, berat lidah, berat mulut dan sebagainya. Tak mampu nak bersama-sama berzikir. Tu bagi masjid-masjid yang ada zikir. Masjid-masjid, surau-surau yang tidak ada zikir pula, adakah kita sendiri dapat berzikir dengan sendiri, dengan personal kita zikir? Berapa ramai orang yang ada tasbih personal dia. Kan? Tak kira lah tasbih tasbih digital ke, tak digital ke, tasbih manual ke apa ke. Berapa ramai yang letak kat diri dia berzikir. Setiap hari berapa ribu contohnya, berapa ratus contohnya. Ni amalan dia, amalan yang dia buat. Orang-orang yang arifin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak lepas diri dia daripada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata hari ini kita dah hidup 40 tahun, kita dah hidup 50 tahun, kita dah hidup 60 tahun, kita dah hidup 30 tahun. Apakah amalan khusus yang kita buat bagi diri kita? Apakah amalan khusus yang kita buat untuk diri kita? Kalau kita lihat wali-wali Allah, orang yang arifin, orang yang dekat dengan Allah SWT, mereka ada zikir-zikir khusus. Tak kira lah salawat tafjiriyah ke, apa jenis saja, yang bersalawat-salawat, yang berzikir dan sebagainya. Kita tuan-tuan yang kita hidup lama ni, apakah amalan personal yang kita buat, yang kita amalkan? Kita tengok tuan-tuan. Jadi Nabi SAW sebut, barang siapa man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mi'ah marrah ja'a yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamar laital badar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang satu hari dia berzikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 100 kali, ja'a, maka kata Nabi SAW, maka dia akan ja'a yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat nanti, wa wajhu kal qamar, muka dia, wajah dia seperti mana bulan, laital badar, di waktu malam yang purnama. Tuan-tuan, siapa yang berzikir setiap hari, dia berzikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah setiap hari 100 kali, maka dia datang pada yaumul qiyamah nanti, muka dia, wajah dia bercahaya-cahaya bagaikan bulan purnama. Kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW. Jadi kita tuan-tuan, sama-sama lah kita zikir, dapat berzikir. Sebab orang yang berzikir ni hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak berzikir mati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir yang hebat tuan-tuan, zikir apa? Iaitu kita melaksanakan ibadat solat. Sebab tu hadis Nabi SAW yang lain mengatakan apa? Orang yang melaksanakan ibadat solat mendirikan agama. Orang yang tidak melaksanakan solat meruntuhkan agama. Hari ini kita tengok tuan-tuan, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ataupun anak jiran kita, anak saudara-saudara mara kita, adakah mereka melaksanakan ibadat solat? Kalau kita kata kita tengok dalam keluarga kita sendiri pun tuan-tuan, berapa ramai yang memastikan anak mereka melaksanakan solat di awal waktu? Berapa ramai hari ini yang kita titik beratkan anak-anak kita solat di awal waktu? Kebanyakan kita tuan-tuan menitikkan berat tentang apa? Atau ni nak SPM apa 9A, 6A. Tak ada 6A kita memberontak. Kita memberontak, bukan anak memberontak, kita ibu bapa pula memberontak. Sebab ibu bapa nanti bila kawan-kawan tanya, anak kau dapat apa keputusan? Kita tak sempat nak snack masuk dalam FB. Nak tayang dekat orang, anak kita kata dapat 9A, 8A, 7A dan sebagainya. Sebab mentaliti kita meletakkan keduniaan tu adalah satu benda yang wajib. Hari ini tuan-tuan, berapa ramai orang yang menitik beratkan agama untuk diri anak-anak mereka.
anak-anak kita, berapa ramai orang yang menitik beratkan agama. Dia tidak ada rasa risau kalau anak dia tak bangun solat. Dia akan rasa risau kalau anak dia tak dapat putusan yang baik. Tuan-tuan, maka Nabi SAW sebut, barang siapa yang mendirikan solat, dia mendirikan agama. Barang siapa yang tidak melaksanakan solat, dia meruntuhkan agama. Tuan-tuan, berat tak? Berat. Kita nampak kita macam menegakkan agama, tapi bila kita tidak melaksanakan ibadat solat, kita sebenarnya kita adalah musuh dalam selimut. Bagi siapa? Bagi orang-orang Islam. Bagi siapa? Bagi agama. Kita musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan. Sebab kita tidak melaksanakan ibadat solat. Tuan-tuan, jadi kata Nabi SAW, orang yang berzikir adalah orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita, tuan-tuan, salah satu yang disarankan oleh Nabi SAW iaitu zikir dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka bangun kita di padang mahsyar nanti, bangun kita di alam akhirat, muka kita, wajah kita seperti mana bulan Lailatul Badar, iaitu seperti mana bulan purnama di padang mahsyar, tuan-tuan. Sebab di padang mahsyar ni tidak ada lain, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Kata Allah SWT, di mana satu hari yang Allah Ta'ala bangunkan, ada wajah-wajah mereka, ada yang keputihan, ada yang gelap gelita. Mana, tuan-tuan? Iaitu tak lain dan tak bukan yaumul qiyamah. Jadi bagaimana Nabi SAW nak melihat umat dia, nak mengenali umat dia, tak lain dan tak bukan kepada wajah-wajah kita yang berseri-seri, yang bercahaya seperti mana bulan purnama. Kita jauh dengan Nabi, tuan-tuan, 1441 tahun dulu, lama dah. Kita kata 1441 tahun, lama dah. Macam tak lama aja. Pasal sebab kita melihat kepada angka. Tapi kalau kita lihat pada realiti, berapa jauh kita dengan Nabi SAW. Kita dengan atuk kita pun baru berapa tahun? Mungkin tak sampai 100 tahun. Kita dengan atuk kita, tu pun kita tak kenal atuk kita. Tu pun kita tak kenal atuk kita. Atuk kita pun tak kenal kita. Tu baru tak sampai 100 tahun. Ni kita dengan Nabi 1441 tahun hari ini. Jadi macam mana Nabi SAW nak kenal umat dia yang kita mutaakhirin, umat-umat yang terakhir ni, tak lain dan tak bukan dengan kita memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, afdalul zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir tak lain dan tak bukan la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir kalimah la ilaha illallah. Itu paling tidak, itu menghidupkan hati kita. Wa afdalud du'a alhamdulillah. Dan sebaik-baik doa itu alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, hari ini banyak orang mencari ilmu ma'rifah, mencari ilmu mengenal Allah. Ramai hari ini orang muda, budak-budak muda, remaja menggilai mencari ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mencari tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka meninggalkan syariat yang Nabi SAW anjurkan kepada kita. Syariat dan ma'rifah ini bagaikan kuku dan isi, tidak boleh dilekang, tidak boleh dibuang. Kalau buang kuku, kalau jari jemari kita tidak ada kuku, tidak cantiklah jari jemari kita. Andainya ada kuku, tidak ada jari jemari, maka matilah kuku. Tuan-tuan, hari ini ramai orang mencari tentang keesaan, mencakap tentang tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala.
bercakap tentang zat Allah, bercakap tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ulama-ulama membahaskan apa dia kata? Fikirlah kamu tentang apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu fikir tentang apa itu zat Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Fikirlah kamu tentang apa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pokok, kita lihat tumbuhan, ini ciptaan Allah dan dia bukan Allah. Kan? Ciptaan Allah bukan Allah. Ciptaan Allah bukan Tuhan. Ciptaan Tuhan bukan Tuhan. Dan pokok-pokok, tumbuhan-tumbuhan, kehidupan alam ni, kehidupan yang dicipta oleh Allah Ta'ala ni bukan bayangan Allah. Sehingga kan ada yang mengatakan bahawa tumbuh-tumbuhan, haiwan, binatang, manusia ini adalah bayangan daripada bayangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kata kita sebagai bayangan Allah, ada setengah apa nama diceritakan, bagaimana kita lihat bayangan, maka kita letaklah tangan kita di atas cahaya, maka di bawah cahaya tadi ada bayangan. Adakah bayangan ini sama dengan tangan yang asli? Konformnya sama. Adakah Allah dengan manusia sama? Tak. Adakah Allah Tuhan dengan manusia yang serupa? Mukhallafatu ta'ala lil hawadith. Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluk. Mana mungkin Allah SWT itu bayangan Allah, kita sebagai bayangan Allah. Tuan-tuan, sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kalimah la ilaha illallah sendiri pun menunjukkan bahawa la ilaha illallah, iaitu la yang pertama itu menafikan Tuhan, menafikan Tuhan-Tuhan yang disembah dahulu. Seperti mana orang Quraisy, kafir Quraisy pada ketika itu menyembah patung berhala, menyembah patung berhala, menyembah api dan sebagainya. La ilaha, tidak ada Tuhan selain mana? Illallah, kecualinya Allah Subhanahu wa taala. Diisbatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu apa dia? Melainkan Allah hanya Tuhan. Hari ini ramai orang tuan-tuan sehingga kan apa? Sehingga kan mereka bercakap tentang keesaan Allah SWT, bercakap tentang zat Allah SWT, sehingga akan menafikan melaksanakan ibadat solat, sehingga meremeh-remehkan ibadat solat. Nabi SAW, tuan-tuan, Nabi SAW Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya. Nabi SAW Sayyidul Mu'minin. Sendiri pun, walaupun dia maksum, diampunkan dosanya dahulu, terkini dan terkemudian, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tak lain dan tak bukan, semuanya datangnya daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tu pun Nabi SAW solat di tengah-tengah malam sehingga kan bengkak kaki-kakinya. Kita lihat dalam sirah, kita lihat dalam sejarah mengatakan bahawa Nabi SAW solat sunat dia sehingga akan bengkak kaki-kakinya. Bukan solat fardu, solat sunat Nabi SAW. Nabi solat tahajud wajib, tuan-tuan. Nabi solat tahajud wajib. Kita bagi umat Nabi Muhammad SAW sunat. Kita yang sunat ni pun kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Sekali buat, setahun tak buat. Kita Nabi SAW wajib kena buat setiap hari. Setiap malam Nabi kena buat solat tahajud, tuan-tuan. Bagi orang yang menyebut hari ini, bagi orang yang menyebut tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala yang terpesong daripada ajaran Nabi SAW, mereka mengambil keistimewaan, meringan-ringankan dalam melaksanakan syariat Nabi SAW. Jadi itu pun ada followers dia, ada pengikut dia yang fanatik, yang yang meninggalkan syariat Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalul doa alhamdulillah. Dan sebaik-baik doa itu iaitu alhamdulillah. Alhamdulillah itu ialah puji-pujian ke atas Allah Subhanahu wa taala.
dan sebab dinamakan alhamdulillah itu adalah doa kerana bahawasanya orang yang memuji akan Allah memuji ia kerana syukur atas nikmatnya. Sebab apa? Dikatakan alhamdulillah itu doa kerana bahawasanya orang yang memuji akan Allah itu adalah ia bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengucap kalimah alhamdulillah bermaksud dia ni memuji kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab itu tuan-tuan, dalam ibadat solat kita tuan-tuan, ayat yang wajib yang perlu kita baca tak lain dan tak bukan dengan kalimah alhamdulillahirabbil alamin dalam suratul Fatihah. Kita apa tuan-tuan? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji-pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kita dengar biasa tak? Biasa je bunyinya. Anak-anak kita dah jatuh tadika pun boleh baca. Anak-anak tadika kita pun boleh baca alhamdulillahirabbil alamin. Kita faham tak apa tuntutan di atas kalimah alhamdulillahirabbil alamin? Kita puji pujian kepada Tuhan sekalian alam, Rabbil alamin. Alam ni apa tuan-tuan? Alam ni benda yang dijadikan oleh Allah. Ada permulaan dan ada kesudahan. Ni alam. Maksud alam, semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin bermakna an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah wa illam takun tarah wa innahu yarah. Bila mana kita melaksanakan ibadat solat, kita memuji pujian kepada Allah Subhanahu wa taala berumpama kita sekarang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anta budallaha ka'annaka tara, supaya seperti mana kita melihat Allah Subhanahu wa taala berada di hadapan kita. Fa illam takun tara, dan andainya kamu tak dapat nak rasa bahawa Allah kita berada di hadapan Allah, ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala sedang melihat kita. Bahawa Allah sedang melihat kita, maka kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin, kita puji dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang puji Allah berada di hadapan kita. Siapa? Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Siapa Tuhan sekalian alam ni? Tuhan yang memberikan rezeki kepada kita tuan-tuan. Tuhan yang memberi segala-galanya kepada kita hari ini. Kita dapat hidup, kita dapat berjalan, kita dapat bergerak dan sebagainya. Ini semua dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bermakna kita syukur di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Berapa ramai orang yang rasa nikmat tuan-tuan hari ini? Berapa ramai orang yang rasa nikmat yang Allah Taala beri pada dia rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tuan-tuan yang hari ini yang dapat datang ke masjid, ke surau, ke musalla, nak mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang rasa syukur kaki dia dapat bergerak masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang dapat rasa syukur Allah Taala gerak dia daripada rumah dia masuk ke dalam, datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadat solat? Siapa yang rasa syukur tuan-tuan? Kita hari ini kita tak rasa syukur sebab kita mengambil nikmat ni daripada kecil sampai kita hari ini. Allah Ta'ala belum cabut lagi rezeki yang nikmat rezeki berjalan ni, Allah Ta'ala belum cabut lagi daripada kita. Allah Ta'ala tak ambil balik. Tapi bila Allah Ta'ala dah ambil balik nikmat berjalan kita, baru pada ketika itu baru kita terkedu. Ketika itu baru kita terhantuk, baru tengadah. Sebab dulu semasa Allah Ta'ala berikan rezeki berjalan kepada kita, kita tidak menggunakan dengan sebaik-baik mungkin. Kata ulama tuan-tuan, orang yang bersyukur ni apa tuan-tuan? Orang yang bersyukur ni bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Dia buat tanda syukur itu, dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan senang tuan-tuan kita nak meninggalkan benda-benda yang maksiat. Bukan senang kita nak meninggalkan benda-benda yang dosa, yang nikmat. Sebab benda dosa ni benda nikmat. Benda dosa nikmat. Hari ini orang ambil rasuah tuan-tuan, dia rasa apa? Rasa hebat sebab dia banyak duit. Dengan rasuah, dia nak tinggalkan rasuah senang kan tuan-tuan? Tak senang tuan-tuan.
Apa lagi yang tuan? Banyak benda lah yang bawa kepada maksiat ni, banyak benda. Jadi nak meninggalkan benda maksiat ni bukan satu benda yang mudah. Tetapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan dia bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia menolakkan maksiat tadi dengan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bermakna dia bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia. Kita tengok tuan, kawan-kawan kita, ramai sahabat-sahabat kita hari ini, kita dapat melaksanakan ibadat solat, kita syukur. Berapa ramai sahabat-sahabat kita yang tak dapat melaksanakan ibadat solat. Kita tengok jiran kita, sahabat handai kita, kawan karib kita yang tidak melaksanakan ibadat solat. Kita bersyukur sebab Allah Ta'ala gerakkan hati kita dapat dalam melaksanakan ibadat solat. Sebab dia apa? Sebab itu menunjukkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah itu menunjukkan apa? Menunjukkan kita ini bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan syukur atas nikmat itu menuntut tambah firman-Nya. Dan bersyukur atas nikmat tadi, kata ulama, kata musannif, orang yang bersyukur akan nikmat, maka Allah akan tambah, menuntut ia akan tambahnya rezeki. Kan? Ni formula tuan-tuan. Ni formulanya Allah Ta'ala beri kepada kita 1440 tahun dulu. Siapa yang nak tambah rezeki, dia kena banyak syukur. Orang yang nak rezeki, dia kena tambah banyaknya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut tadi, tanda syukur ni apa tuan-tuan? Buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang. Buat apa yang Nabi suruh, tinggal apa yang Nabi larang. Dua perkara ni tuan-tuan, bila kita buat, nescaya menuntut ia, kata musannif, menuntut ia akan ditambahnya nikmat. Kita rasa kita susah tuan-tuan. Kita rasa kita susah dari segi material contohnya. Kita rasa kita susah, kita syukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahkan amal ibadat, tambahkan zikir, tambahkan solat, tambahkan amalan-amalan solat sunat. Tambahkan sedekah. Kalau kita rasa kita tidak dapat, kita tidak ada nikmat. Kita tahu nikmat kita tak ada, contohnya kita kata. Nak tambah nikmat, kita banyakkan syukur. Kita rasa rumah tangga kita tak bahagia tuan-tuan. Kita rasa rumah tangga kita tak bahagia. Bila kita tak bahagia tuan-tuan, kita jangan pergi tanya bomoh. Kita rasa rumah tangga kita tak bahagia, duduk di rumah bercakap dua lelaki bini, tahu bercakap tempat yang bagus okey lah. Ni bercakap tak kira time bercakap, contohnya bergaduh. Suami isteri bergaduh. Suami tengok isteri gaduh. Isteri tengok suami macam singa. Suami tengok isteri macam apa? Macam rimau. Funggah sungguh. Ni bukan takut bini, tapi bini menakutkan. Jadi tengok bini saya, tengok bini macam rimau, bini tengok suami macam singa. Tengok anak-anak macam apa tuan? Suami isteri bergaduh, anak pinak tidak selesa dalam rumah, tak tenteram dalam rumah tangga. Apa kena buat tuan-tuan? Bukan pergi jumpa bomoh. Bila jumpa bomoh kata apa tuan? Bomoh kan kata, ni ada orang tak puas hati dekat hang lah ni. Kan? Yang tak puas hati dekat hang ni siapa dia, bukan jauh mana pun, ni kawan-kawan hang juga. Buat gitu. Kita duk main fikir siapa dia kawan aku ni yang duk buat perangai macam ni. Kita pula ada kelas pula dengan kawan. Rasa-rasa dia ni lah. Kita yang bagi keputusan benda yang tak betul. Kalau kita tak bahagia dalam rumah tangga tuan-tuan, kita checklist family kita. Checklist kita. Kalau suami tak puas hati dekat isteri, suami checklist. Isteri tak puas hati dekat suami, isteri checklist. Diri kita sendiri, apa problem kita? Solat kita dah sempurna ke belum? Solat kita dah sempurna ke belum? Solat kita di awal waktu kah? Solat kita di awal waktu kah? Kita menutup aurat kah? Kita menjaga kah? Adab peradaban kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jaga tak? Tuan-tuan. Sebab ni janji Allah Subhanahu Wa Taala. Janji Allah. Barang siapa yang bersyukur pada aku, menuntut ia akan ditambahkan nikmat. Jadi rumah tangga bahagia adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala.
rumah tangga bahagia, rumah tangga aman, nikmat tak? Nikmat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum, dan sesungguhnya jika syukur kamu, nescaya aku tambah akan kamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bersyukur pada aku, nescaya aku tambahkan dia. Ni janji Allah. Kalau kita rasa kita kemiskinan contohnya, apa kita kena buat? Checklist kita. Checklist kehidupan kita, apa kita buat, apa kesalahan yang kita dah buat, maka kita perbaiki kesalahan kita. Bila kita perbaiki kesalahan kita, kita lihat betapa nikmat besarnya Allah Subhanahu wa taala beri pada kita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Allah ni maha kaya. Kita menyembah Tuhan yang maha kaya. Kita mengabdikan diri kepada Tuhan yang maha kaya. Maha kaya Allah Ta'ala, tuan-tuan. Maha kaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, dekat orang kafir pun Tuhan boleh bagi, dekat orang mukmin apatah lagi Tuhan tak boleh nak bagi. Sebab tu kita lihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Kita kata Ar-Rahman, itu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang kafir, orang yang musyrikin, orang yang musyrik, tuan-tuan. Allah Ta'ala boleh bagi kekayaan, Allah Ta'ala boleh bagi nikmat, Allah Ta'ala boleh bagi rezeki, apatah lagi orang-orang yang mukmin. Maka Allah Ta'ala kata apa? Aku mempunyai sifat Ar-Rahim. Rahim aku ni kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita, tuan-tuan, mana mungkin kita tidak dapat nikmat? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu kepada kita, orang yang mukmin ini dia dekat dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur pada aku, kata Allah, nescaya aku akan tambah lagi nikmat, aku akan tambah lagi. Jadi formula dia, tuan-tuan, bagi kita orang yang mukmin ni, orang yang melaksanakan ibadat solat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, formula dia, bila kita rasa gundah, kita rasa resah, apa kita kena buat? Kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab janji Allah, barang siapa yang dekat dengan aku secara berjalan, maka aku akan melari kepada dia. Andainya dia dekat dengan aku secara seperti mana berlari, nescaya aku bersama-sama dengan dia, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita rasa susah, tuan-tuan, kita rasa gundah, kita rasa tidak tenteram, dan kita rasa bermacam-macam masalah yang berlaku dekat kita, tuan-tuan. Apa kita kena buat? Faruddu ilallah wa rasul. Kembalilah kepada Allah dan Rasul. Sebab Allah maha baik perancangan dia. Dan kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah kalami wa ana huwa man qalaha dakhala asni wa man dakhala asni amina min iqabi. Kata Nabi SAW dalam hadis kursi, barang siapa yang mengucap kalimat la ilaha illallah itu, kata Allah SWT, la ilaha illallah itu kalamku, dan aku akui ia, barang siapa yang berkata akan dia, masuk ia dalam kotaku, dan barang siapa yang masuk dalam kotaku, sentosa ia daripada siksaku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Nabi SAW dalam hadis kursi, barang siapa yang mengucap kalimat la ilaha illallah, maka dia kata Allah Ta'ala, ini adalah kalamku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan barang siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan termasuk dalam kota aku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masukkan dalam daerahku, masuk dalam daerahku, atau kita sebut apa, dalam kumpulanku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barang siapa yang masuk dalam kumpulanku, nescaya dia terlepas daripada siksaanku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni bagi orang-orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah, terselamat dia daripada apa? Daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu, tuan-tuan, barang siapa yang mengucap kalimah la ilaha illallah di akhir kalam, maka masuk dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Semua kita hari ini orang yang melaksanakan ibadat solat, semua orang Muslim hari ini, orang Islam hari ini teringin berhajat, berhajat dalam hati untuk apa? Di akhir kalam dia dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Mana mungkin orang Islam di akhir kalam dia, di sakaratul maut dia tak nak ucap kalimah la ilaha illallah. Mana mungkin? Sebab orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila disebut dia Islam, dia apa yang dia gambarkan di akhir kalam dia nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak nak siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucap kalimah la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan syurga Allah walaupun imannya sebesar zarah sekalipun. Tuan-tuan, macam mana mungkin kita nak ucap kalimah la ilaha illallah kalau sepanjang tahun, sepanjang hari kita tak ada sedikit pun nak mengucap kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita nak zikir sendiri sikit pun tak ada, tuan-tuan. Mana mungkin di akhir kalam kita dapat ucap kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan, setiap hari tuan-tuan kita cuba perbanyakkan zikir kita. Kita cuba memperbanyakkan zikir kita, tuan-tuan, dengan kalimah la ilaha illallah. Paling tidak, tuan-tuan, satu hari 100 kali. Tu paling tidak kita jadikan amalan kita. Tak kisahlah amalan kita ketika kita berjalan ke, ketika kita berlari ke, ketika kita menonton TV ke. Tangan kita sentiasa zikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lidah kita sentiasa basah dengan zikrullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kisahlah kita nak gunakan tasbih ke, kita nak gunakan tasbih digital ke, kita nak gunakan tasbih poka ke, nak guna tasbih tulang ke, tulang unta ke. Itu terpulang kat kita. Yang pentingnya kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mana lidah kita basah dengan zikrullah. Barang siapa yang banyak zikir kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia dekat dengan aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang berzikir kepada aku kalimah la ilaha illallah, maka dia terlepas dari siksaan aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir salah satunya punca kepada syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang berzikir kepada aku, bersyukur kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku tambahkan lagi nikmat dia, aku akan tambah lagi. Wa la in kafartum, barang siapa yang kufur, barang siapa yang ingkar kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan hilang segala-galanya. La in kafartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahawa sesungguhnya azabku sangat-sangat pedih. Tuan-tuan, hari ini kita mungkin tak ada rasa apa-apa azab Allah sebab kita belum lagi mati. Tapi bila kita dah mati, tuan-tuan, pada ketika itu barulah Allah cerita dalam surah As-Sajdah. Tuhan cerita kat kita apa dia? Bila kita dah mati, kita duduk di alam barzakh, maka pada ketika itu barulah terhantuk, baru nak tengadah. Apa dia, tuan-tuan? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, Rabbana absarna, kami telah lihat ya Allah, wa sami'na, kami telah dengar ya Allah, farji'na na'mal salihan, bangunlah kami kembali ya Allah, kami nak beramal ibadat, kami nak beramal soleh. Dan pada ketika itu mana mungkin orang yang mati akan dibangunkan kembali ke alam dunia, sebab kita telah berpindah alam. Dan alam dunia ini alam cobaan, alam dunia ini alam ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hamba dia, yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia dan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Mereka beramal ibadat kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tempat ujian, maka alam akhirat adalah tempat pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang baik diberi baik, yang buruk akan diberi buruk. Mudah-mudahan tuan-tuan pada hari ini memberikan keimanan kepada kita, muzakarah kepada kita hari ini, mendapat manfaat kepada tuan-tuan dan juga mendapat manfaat kepada saya, dan sama-samalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama-sama kita tingkatkan keimanan agar kita menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu kepada saya sendiri. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka taubata wa inabata wal istiqamah ala syari'ati ghurra'i wa tariqatil bayda'i birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.